Okay, Assalamualaikum semua. Kita sambung pada bab 4. Tingkat matematik tingkatan 1 iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Okey, apa yang akan belajar dalam tajuk bab 4 ni adalah nisbah. Okay, kita akan belajar nisbah, kadar, kadaran, nisbah, kadar dan kadaran. Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, untuk hari ini cikgu akan sentuh pasal nisbah dahulu. Okey. So kita teruskan. Okey. Apa itu nisbah? Siapa yang tak pernah dengar nisbah? Okey, nisbah adalah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Okey, contoh dalam buku teks ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 76. Okey. Contoh 5,000 gram kepada 9 kilogram. Kita boleh wakilkan 5,000 gram kepada 9 kilogram. Okey, sekarang awak tengok. Unit dia sama ke tak? Tak sama kan? Bila unit tak sama, kita kena tukar bagi dia sama. Sebab nisbah tidak mempunyai unit. So, kita bagi dia sama dulu. 5,000 gram ni adalah 5 kilogram. 9 kilogram. Okey, untuk perwakilan nisbah, kita boleh jadikan dia kepada 5 nisbah 9. 5 kepada 9. Nampak? Faham? Boleh? Okey, jadi nisbah A kepada B ditulis sebagai A titik bertindih B. A kepada B, 5 kepada 9. 5 titik bertindih 9. Kita panggil 5 kepada 9. Okey, sekarang bagaimana kita mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti? Tiga kuantiti ni adalah, yang ni kita panggil dua kuantiti. Okey, tiga kuantiti ni dalam bentuk A kepada B kepada C. Contoh. Okey, gambar di atas menunjukkan tiga keping foto yang berlainan saiz. Bagaimana anda mewakili hubungan saiz antara tiga keping foto itu dalam nisbah? Dengan nisbah. Okey, so bila dikatakan saiz adalah dia punya luas. Betul tak? Okey, so gambar pertama, luas dia berapa? 5 kali 7, 35. Gambar kedua, 14 kali 10, 140. Gambar ketiga, 21 darab 15. Kita dapat 315. Jadi, nak mewakilkan dalam nisbah, kita tulis sebagai 35 kepada 140 kepada 315. Okey, cukup setakat ni dulu. Okey, lepas ni kita akan sambung lagi sebab nisbah dia mesti dalam bentuk yang paling mudah. So, sekarang ni kita hanya wakilkan dulu. Okey, kita proceed kepada contoh 1. Okey, wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A kepada B kepada C. So, sini A, ini B, ini C. Sekarang awak tengok, dia punya unit berbeza kan? Ini meter, masalah. Kat sini sentimeter, sini sentimeter. Tak ada masalah sentimeter tu. Jadi, bila meter kena tukar jadi cm. So, 0.02 meter nak tukar jadi cm, apa perlu kita buat? Darab dengan 100. So, kita akan dapat 2 cm. Nampak? Jadi, apa nisbah dia? A kepada B kepada C. So, A kita adalah 2 kepada 3 kepada 4.6. Okey, dalam sini, nisbah, awak kena ingat ya. Yang pertama, nisbah mesti unit sama.
Okey, unit sama kita dah selesaikan. Yang kedua, mesti dalam nombor bulat. Okey, sekarang C adalah nombor perpuluhan. So, bila nombor perpuluhan, ubahkan dia jadi nombor bulat. Macam mana nak ubah? Kita darabkan dengan 10. Darab 10, darab 10, darab 10. So, dapat 20 kepada 30 kepada 46. Nampak? Okey. So, dah selesai dalam nombor bulat. Nisbah mesti dalam bentuk termudah. Okey, dalam bentuk termudah bermaksud awak kena kecilkan dia. Macam nak kecilkan dia? Boleh bahagi dengan berapa semua ni? Kita boleh bahagi dengan 2. Kita boleh bahagi dengan berapa? 20. Kita boleh bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Okey. So, 20 bahagi 2 kita akan dapat 10 kepada 30 bahagi 2 kita akan dapat 15 kepada 46 bahagi 2 kita akan dapat 23. So, inilah bentuk nisbahnya. Okey, faham? Okey, kita pergi kepada latih diri 4.1a. Nombor 1. Wakilkan hubungan antara 3 kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B kepada C. So, untuk A, 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Okey, sekarang tukar kepada hari. 2 minggu bersamaan 14 hari kepada 16 hari kepada 1 minggu adalah 7 hari. Boleh permudah lagi tak kat situ? Permudah serentak. Bahagi 2 tak boleh. 7 bahagi 2 tak boleh. Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, so kita pergi B. 0.1 kilogram kepada 50 gram kepada 0.2 kilogram. So, nak mudah kita tukar kepada gram. 0.1 tukar kepada gram. Ni kilo Kilogram tukar kepada gram bermaksud kita darab dengan, ingat balik darab dengan 1000. Pandai dia ingat. 0.001. Okey, dapat 100 gram. Kepada 50 gram. Gram tu tak payah tulis. Okey. Kepada 0.25 kilo kepada gram. Maksud darab dengan 1000. 0.0025 12. So, 250 gram. Boleh permudah tak? Boleh. Jadi, boleh permudah, kita permudah. Kita akan dapat. Nampak? Okey. Bahagi dengan 5 kan? So, kat sini kita akan dapat 10 bagi 5, 2 kepada 1 kepada 5. Okey, boleh faham? Okey, untuk C. 4 minit kepada 120 saat kepada 1.6 jam. So, nak senang tukar kepada 120 saat ni boleh tukar pada minit tak? 1 minit kalau lupa 1 minit bersamaan dengan 60 saat. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Nampak? Okay, so 4 minit je kita tukar unit yang bersesuaian. So, yang ni kita boleh tukar kepada minit. Okey, sebab 120 saat bermaksud 2 minit kan? Jadi, 4 kepada 120 saat ni adalah 120 saat bahagi 60. Kita akan dapat 2 minit. Nampak? So, 2 minit. Okey, 1.6 jam tukar kepada minit bermaksud darab dengan 60. So, 1.6 darab 60 kita akan dapat 96 minit. Okey, so kepada 96. Okey, jadi boleh permudah? Boleh kan? Bahagi dengan 2. So, 2 kepada 1 kepada 96 bahagi 2.
48. Okey, so kita pergi ke soalan D. Okey. Okey, untuk D. 3/1/5 meter kepada 480 cm kepada 6400 mm. So, unit apa yang sesuai kita nak tukar? Kita tukar dia sebagai unit sentimeter. Nampak? Ni ada point. Point tak boleh. Jadi, tukar 3/1/5 meter tukar kepada cm. 1 meter 100 cm. Bermaksud 300, 1/5 darab 100. Kita akan dapat 320 cm. Nampak? So, 320 kepada 480 kepada 6,400 ni. Bahagilah dengan 100. Nampak? So, dapat 64. Okey. So, boleh permudah tak yang ni? 6,400. Okey. 6,400 milimeter. 1 milimeter. 1 milimeter. 10 milimeter bersamaan 1 sentimeter. So, bukan bahagi dengan 100 ni. Bahagi dengan 10. Bila bahagi dengan 10, kat sini kita akan dapat 640. So, boleh permudah kat sini? Okey, boleh. Bahagi dengan berapa ni? Bahagi dengan 8. 32 bahagi 8 dapat 4. 48 bahagi 8 dapat 6. 64 bahagi 8 dapat 8. Oh, boleh permudah lagi. Bahagi dengan, bahagi dengan 2. So, 2, 3, 4. So, inilah jawapan akhir. Okey, nampak? Senang je kan? Okey, senang sangat untuk nisbah ni. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Tahir membayar RM5.60 untuk sepinggan nasi biryani, RM1.20 untuk segelas teh dan RM30 untuk sekeping kuih. Wakilkan hubungan harga bagi nasi biryani. Jadi awak buat nasi biryani kepada teh kepada kuih. Nampak? So, nasi biryani adalah RM5.60 ni RM. Tulis dulu. Teh adalah RM1.20 ni RM. Unit dah sama. Kuih adalah 30 sen. Jadi, 30 sen ni RM 0.30. Okey, 30 sen. Okay. Untuk awak dah tahu kan, dalam nisbah, unit mesti sama. So, kita dah samakan unit dia. Yang kedua, mesti nombor bulat. So, bila nombor bulat, jadi kalau nombor bulat, anjak dia. Nampak? So, 56 kepada 12 kepada 3. Okay. Dan nisbah mesti dalam bentuk mudah atau terkecil. Jadi, boleh 56 boleh bagi dengan 3 tak? Oh, tak boleh. So, dah 56 ni tak boleh bagi dengan 3. Jadi, tak boleh sifir 2. Jadi, yang bentuk termudah dia adalah 56, 12, 3. 56 kepada 12 kepada 3. Selesai. Okey, so kita selesai latih diri 4.1. Okey, next kita masuk kepada nisbah setara. Okey, nisbah setara ni kalau awak ingat balik, awak dulu kita ada belajar pecahan setara masa awak sekolah rendah dulu kan. Okey, pecahan setara bermaksud, contoh tengok gambar rajah tepi ni. Gambar rajah ini adalah 1/2. 1/2 ni setara dengan 2/4. Setara dengan 6/12. Nampak? Okey. Pecahan ni boleh kita ungkap jadi nisbah. Okey. 1/2 ni. 1/2. Kalau kita tukar jadi dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 1/2. Nampak? Okey.
2/4 tukar jadi bentuk nisbah, kita jadi berapa? Okey, pandai. Dia dah nampak dah. 2/4. Okey. Satu lagi. Berapa tu? 6/12 tukar jadi bentuk nisbah. Yes, 6/12. So, kita nak tengok nisbah ni setara ke tak? Okey. Macam nak tahu dia setara? Okey, tengok. 1 nak jadi 2 kat sini. Darab 2. 2 nak jadi 4 darab 2. Sama kan? Bila sama, dua nisbah ni adalah setara. Nampak? Okey. 2 nak jadi 6. Bermaksud 2 darab 3. 4 nak jadi 12. Bermaksud 4 darab 3. Dia darab nombor yang sama. Bila darab nombor yang sama, dua nisbah ni adalah nisbah setara. Okey, faham? Okey, so kita tengok contoh 2. Okey, bila tengok contoh 2, antara berikut manakah nisbah yang setara dengan 27? Setara dengan 27 kepada 45. Okey, so kita tengok 9. Kita tengok satu persatu 9 kepada 15. Okey. 9 kepada 15. 9 dengan kita letak satu lagi, 27 45. Nampak? Okey, 9 nak jadi 27 ni dia darab dengan 3, nampak? 15 nak jadi 45 ni dia darab dengan 3, sama kan? Darab 3 dua-dua kan? Jadi 9 kepada 15 adalah nisbah setara dengan 27 kepada 45. Ini setara. Okey, sekarang kita tengok lagi satu keadaan. Okey, 5 nisbah 3. Okey, letak bawah dia apa dia? Letak bawah dia apa dia? 27 kepada 45. Okey. Ada kaitan tak? 5 darab berapa? 27. Tak ada pun. Tak ada. Okey. 3 darab berapa? Dapat 45. 3 darab 15. Sama tak ni? Tak sama. Jadi, tidak setara. Faham? Okey, next. 54 kepada 90. Okey, kita nak banding dengan nombor apa tadi? Ni kan? 27 kepada 45. Okey. 54 nak jadi 27. Apa perlu kita buat? Ambil kalkulator. 54 bahagi 27. Kita dapat okey. 54 bahagi 2 dapat 27. 90 bahagi 90 kita bahagi 2. Dapat 45. Sama tak tengah dia? Dua-dua kena bahagi 2 kan? Jadi dia adalah setara. Nampak? Okey, next. Last one. Okey, last one. 1/2 kepada 5/6. Kita nak tengok dia setara tak dengan 27 kepada 45. Okey. Satu per 2, 27. Dengan 5/6. Okey, 5/6. Macam dapat 45 ni? Okey. So, kita boleh dapat kat sini macam ni. 1/2 kita darab dengan 54. 5/6 ni kita darab dengan 54. Darab yang sama kan? So, 2 darab 1 darab 27. Yang ni 54 bahagi. Okey. 9, 5 kali 9, 45, 27. Jadi, dia adalah setara. So, mana yang setara antara tiga-tiga ni?
Ya, 9 kepada 15. 54 kepada 90 dan 1/2 kepada 5/6 adalah nisbah setara dengan 27 kepada 45. Okey, jelas. Okey, kita proceed kepada contoh 3. Puan Habibah mencampurkan 4 cawan cuka dengan 4 cawan air. Untuk memperoleh cecair pembersih semula jadi bagi tingkap cermin rumahnya. Kenal pasti dan tentukan 2 nisbah setara yang mungkin bagi cecair pembersih itu. Okey, dia campurkan, unit dia cawan. Cawan. So, dua-dua cawan. So, nisbah dia 4 kepada 8. Dia suruh cari 2 lagi nisbah yang setara. So, apa lagi yang setara dengan 4 kepada 8? Kita boleh buat darab 2. So, dia akan jadi 8 kepada 16. Boleh juga 4 kepada 8 ni kita bahagi 4. Bahagi 4 kita boleh dapat 1 kepada 2. Ni boleh. Nampak? Apa lagi? Ada idea lagi? 4 kepada 8. Cikgu boleh tak nak bahagikan 2? Boleh bahagi 2. Bahagi 2. So, kita akan dapat 2 kepada 4. Ni pun nisbah setara juga. Boleh tak nak darab 10? Boleh? Dua-dua mesti darab 10. So, 40 kepada 80 ni nisbah setara dia. Cikgu dah bagi 4 nisbah setara. Dia minta 2 je kan? So, faham? Okey, kalau jelas, kita pergi ke latih diri 4.1b. Antara berikut yang manakah nisbah yang setara dengan 18, 24, 45? Dia suruh cari yang setara dengan ni. So, kita test satu-satu. 3 kepada 4 kepada 9 dengan 18 kepada 24 kepada 45. Okey, sekarang awak cari dulu. 3 darab berapa 18? 3 darab 6. 4 darab berapa 24? 4 darab 6. 9 darab berapa 45? 9 darab 5 45. Jadi setara ke tak? Ni dah lain ni. 6, 6, 5. Jadi tidak setara. Nampak? Okey, kita test. Satu lagi keadaan. 36 kepada 48 kepada 90. Okey, dia nak setara dengan 18, 24, 45. Okey, 36 nak jadi 18. Bermaksud kita bahagi 2. Betul tak? Okey, 48 kita bahagi 2 dapat 24. 90 kita bahagi 2 dapat 45. Jadi dia adalah setara. Okey? Okey, next. 0.6 kepada 0.8 kepada 1.5. Okey. Ubahkan dulu pun boleh. 6 kepada 8 kepada 15. Okey, kita nak bandingkan dengan 18 kepada 24 kepada 45. So, 6 darab 3, 18. 8 darab 3, 24. 15 darab 3, 45. Jadi, dia adalah setara. Awak tengok ni. Dia darab yang sama, jadi dia setara lah kan? Okay, so last one. 2/5 kepada 8/15 kepada 1. Setara tak dengan 18 kepada 24 kepada 45. So, kat sini, awak ambil mana yang mudah nak darab. 1 nak jadi berapa 45? 1 darab 45. So, kita ujilah. 8/15 ni kalau kita darab dengan 45 dapat tak 24? So 15 kali 1 kali 3, 8 kali 3, 24. So maksudnya dia boleh darab dengan 45. 2/5 darab dengan 45 kita akan dapat
5 kali 1, 5 kali 9, 2 kali 9, 18. So, dapat betul. Jadi, dia adalah setara. So, yang mana yang setara? Tulis balik. Maksudnya, yang setara adalah 36 kepada 48 kepada 90. 0.6 kepada 0.8 kepada 1.5. Dan 18 kepada 18 pula. 2/5 kepada 8/15 kepada 1. Yang ini adalah nisbah setara dengan nombor apa? Ya, 18, 24, 45. Okey, selesai nombor 1. Kita pergi kepada nombor 2. Kenal pasti dan tentukan nisbah setara bagi bahagian berlorik dalam setiap rajah berikut. Okey. Okey, pecahan 2A. 1/3. Bermaksud kalau tukar kepada nisbah 1 kepada 3. Nampak? Okey, yang kedua adalah 2/12 kan? Semua sekali ada 6. 2/6. Dalam bentuk nisbah dia adalah 2 kepada 6. Nampak? Okey. So, kita nak tahu dia setara ke tak? So, awak tengoklah. 1 darab berapa 2? 1 darab 2. 3 darab 2. Jadi, dia adalah setara. Okey, tu titik bertindih. Jangan lupa. Okey. Untuk B. Gambar rajah pertama. 1, 2, 3. 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8 dalam bentuk nisbah kita akan jadi 3 kepada 8. Okey. Yang kedua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 6 kepada 16. Okey. Gambar rajah yang terakhir adalah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, bentuk nisbah 9 kepada 24. Okey, nak cari setara ke tidak? Okey. 3, 6, 9. Setara ke tak ni? Okey. So, 3 darab 2, 6. 8 kali 2, 16. Okey. 3 darab 3, 9. 8 kali 3, 24. Jadi, setara. 3, 8 dan 9, 24 adalah setara. Okey, so next. Ni boleh permudah. Okey, untuk yang 6/16 dan 9/24 ni kita boleh buat 6 darab 3/2. So, 6 darab 3/2 kita akan dapat 9. 16 darab 3/2 kita akan dapat 24. So, setara. Okey, boleh faham? Okey, next. Kita pergi ke soalan nombor 3. Di sebuah tapak pembinaan, seorang pekerja menyediakan konkrit asas sokongan bangunan. Dia membancur 10 bahagian simen. Okey, unit dia bahagian. Simen kepada pasir kepada batu kelikir. Okey, 10 kepada pasir, 20 kepada batu kelikir, 30. Tentukan dan kena pasti 2 nisbah setara yang mungkin untuk bancuan ini. So, boleh jadi 1 kepada 2 kepada 3. Boleh? Okey, apa lagi? Darabkan dengan 2.
So, kalau darab dengan 2, kita akan dapat 20 kepada 40 kepada 60. Boleh? Okey. Kita darab dengan 5. 5 kepada 10 kepada 15. Boleh juga. Okey, nampak? Okey. So, mana-mana 2 nisbah setara. Okey. Okey, next. Okey, last one. Bagaimana anda mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah? Okey, dalam bentuk termudah, kita boleh guna pengetahuan kita menggunakan FSTB atau GSTK. Okey, mana-mana boleh asalkan dia dalam bentuk termudah. Okey, so kita tengok contoh 4A. Ungkapkan nisbah dalam bentuk termudah. Okey, sekarang tengok. Unit sama tak? Tak sama. Bila tak sama, tukar kepada unit yang sama. 800 gram. 1.8 kilogram tukar kepada gram. Darab dengan 1000. Jadi 1800 gram. Okey. Jadi permudahkan dia. Kosong tu buang. So dapat 8 kepada 18. Boleh permudah lagi? Boleh kan? Bahagi dengan? Ya, bahagi dengan 2. So dapat 4 kepada 9. Okey, selesai. Okey, B. 32 kepada 24 kepada 20. Okey, permudahkan dia. Sifir 4. Okey, bahagi 4, bahagi 4, bahagi 4. So, 32 bahagi 4, 8 kepada 6 kepada 5. So, inilah bentuk termudah dia. Okey, kalau tak reti bagi 4, bagi je lah dengan 2 dulu. Okey, next. C. 3/5 kepada 7/10. Okey, sekarang macam mana kita nak permudahkan? Awak tengok. Per 10 mana yang besar? Per mana yang besar? Per 10 kan? So, kita darabkan dua-dua side dengan 10 darab 10. Nampak? So, dapat 6 kepada 7. Okey. Untuk D. 0.04 kepada 0.12 kepada 0.56. Anjak perpuluhan dulu. 1, 2. 4 kepada 12 kepada 56. Dan kita boleh bahagi dengan 4. Okey. So, 4 bahagi 4 adalah 1. Kepada 12 bahagi 4 adalah 3. Kepada 56 bahagi 4 adalah 14. Okey, inilah jawapannya. Okey, next. Kita pergi kepada latih diri 4.1C. Okey, pada yang dah buat boleh cek jawapan. Okey, ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Jadi, macam saya cakap tadi, bentuk termudah unit dia mesti sama. Jadi, 240 gram kepada 1.6 kilogram tukar kepada gram. Dapat 1600 gram. Nampak? Gram tak payah tulis. Okey, so permudahkan dia. Kita akan dapat 24 kepada 160. Kita boleh bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 8. Bahagi dengan 8. So, 24 bahagi 8 dapat 3 kepada... Nak 160 bagi 8 dapat 20. Okey, boleh? 3 kepada 20. Okey, ni jawab akhir. Okey, B. 30 kepada 42 kepada 48. Okey, boleh bahagi dengan berapa ni? Sifir berapa? 6. Bahagi 6, bahagi 6, bahagi 6. So, 30 bahagi 6, kita akan dapat 5 kepada 42 bagi 6 dapat 7. Kepada 48 bagi 6 dapat 8. Okey, senang kan? Okey, C. 2/5 kepada 8/9. Okey, sekarang 5 dengan 9 tak ada connection. So, awak darabkan je. 5 darab 9 berapa? 5 darab 9 adalah 45. So, kat sini 2/5 kita darab dengan 45. Kepada 8/9 darab dengan 45. Nampak?
Kita mesti darab. Yang ini kita panggil gandaan sepunya terkecil. Okey, so kat sini kita akan dapat. Okey, so 5 darab 1 kali 9, 2 kali 9. 18 kepada 9 kali 1, 9 kali 5, 45. 8 kali 5 adalah 40. So, 18 kepada 40. Boleh permudahkan lagi kan? Kita bahagi 2, kita bahagi 2. So, 18 kita bahagi 2 dapat 9. 40 kita bahagi 2 dapat 20. So, 9 kepada 20. Okay, last one. Kita pergi ke D. Okay, D. Okay, D tu apa perlu kita buat? Kalau dapat nombor perpuluhan. Hapuskan perpuluhan dia tu. So, 0.09 kepada 0.12 kepada 0.24. So, kita anjakkan dia kepada 12. So, 9 kepada 12 kepada 24. Kalau anjak 2, anjak 2 Kalau anjak 3, anjak 3. Mesti seragam. Okay, so boleh bahagi dengan berapa ni? Bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. So, 9 bahagi 3 dapat 3 kepada 4 kepada 8. So, inilah jawapan akhir dia. Okey, selesai untuk tajuk nisbah. Kita dah tahu bentuk termudah, setara. Okey, dan 3 kuantiti. Lepas ini kita pergi ke mahir diri 4.1. Okey.